Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah rahmat, kurnia, keizinan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat untuk terus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat, mengikuti segala perintahnya. Di samping kita berusaha untuk mendalami tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim. Dan antara caranya ialah dengan kita mendalami apakah dia ilmu-ilmu yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang membawa kita kepada ketaatan itu ialah ilmu tentang segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikuti dan segala larangan yang wajib kita jauhi. Dan itulah juga ilmu yang dipanggil ilmu fardu ain. Dinamakan fardu ain kerana ilmu itu berkait dengan perkara-perkara yang wajib kita lakukan sebagai seorang hamba. Perkara yang fardu bagi kita sebagai seorang hamba. Jadi segala perkara yang kita harus lakukan, wajib lakukan sebagai seorang hamba, ilmu tentang perkara itu juga jadi wajib. Dan ilmu kepada perkara yang wajib itu dipanggil ilmu fardu ain. Kenapa dia tahu ain di belakang itu? Kerana dia fardu kepada setiap diri. Ain itu diri. Ain ini kalau dalam bahasa Arab ada 14 makna. Bahasa Arab ni lumayan kaya dengan makna, tapi salah satu makna yang utama ain itu adalah diri. Mata pun ain juga. Sungai kecil tu pun dipanggil ain juga. Tapi yang dimaksud dengan fardu ain itu ialah fardu terhadap setiap individu, tidak terkecuali. Selagi dia mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi dia mengaku dia muslim, dia tunduk kepada Allah, maka ilmu ini tidak terkecuali kepada individu tersebut. Sebab kalau dia tak ada ilmu itu, macam mana dia nak lakukan peranan dan tanggungjawab dia untuk tunduk? Dia tak boleh main wakil-wakil saja. Dah solat, saya wakil aja. Wakil dekat kawan tadi solatkan. Kalau solatkan ni dah, maknanya dah innalillah, baru orang solatkan kita. Selagi tidak innalillah, kita harus solat sendiri, terus kepada Allah Ta'ala. Kerana solat itu adalah perlambangan penghambaan. Solat itu adalah cerminan kita sebagai seorang hamba. Tunduk kan? Tunduk sungguh-sungguh dalam solat ni, bukan main-main. Kita letakkan dahi kita di bumi. Cuba tengok tradisi agama lain. Ada tak yang jenis semayang dia letak dahi dekat bumi? Tak ada. Jadi kita tunduk sungguh-sungguh dengan Tuhan ni secara real. Dan bukan tunduk macam tu saja, hati pun kena bawa juga, tundukkan juga. Itu namanya khusyuk. Khudu'. Maknanya bukan jasad saja yang tunduk, tetapi hati kena tunduk, akal kena tunduk, semua kena ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan mudah untuk kita lakukan ketundukan yang total. Ketundukan yang mutlak begitu bukan mudah. Sebab itu ilmunya itu juga tidak mudah.
sekadar hafal rukun solat, 13 rukun solat, tak lagi cukup untuk kita benar-benar memahami fardu ain itu. Kena disempurnakan dengan akidahnya, kerana tunduk itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan tu Tuhan siapa? Apa sifat-sifatnya? Ada ke tak Tuhan in the first place? Yakin ke tidak kita dengan Tuhan ni? Ke sebab segan dengan jiran-jiran dan kawan-kawan masjid? Tapi dalam hati mungkin masih ada lagi, aku ni tak berapa yakin sangat ni. Tapi tak pergi masjid kan, segan pula. Si Polan kata, yang tu dah tak pergi ke masjid ke? Dalam satu kajian yang saya buat, orang Melayu kita ni, dia panggil social desirability dia tinggi. Maksud social desirability ni, dia segan untuk dilihat berbeza dengan masyarakat setempat dia. Jadi kalau orang semua pergi masjid, kalau dia tak pergi masjid, dia akan rasa segan, malu. Bukan sangat dia yakin mesti pergi masjid itu sebagai satu fardu. Tapi kadang-kadang berlaku begitu. Social desirability. Sebab orang Melayu kan malu dia tinggi. Segan. Nanti segan, nanti apa orang kata. Bukan Allah kata, tapi apa orang kata. Jadi sebab itu ilmu fardu ain tu dia benar-benar mengajar kita untuk kita tunduk sungguh-sungguh. Bukan sebab orang, bukan sebab jiran, bukan sebab mak ayah. Sebab kita benar-benar yakin di sana ada Allah yang wujud dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Di sana ada Rasul yang telah membawa kita risalah. Di sana ada hari akhirat yang menanti kita nanti, untuk dinilai, dihisab segala amalan kita sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya, yang baik dan yang buruk. Di sana akhirnya ada syurga dan neraka, tempat kita tinggal secara abadi dan kekal. Itu semua kita yakin sungguh-sungguh. Dan sebab itu kita tunduk. Sebab kita sudah meyakini hakikat bahawa kita ini hanya hamba sahaja. Yang amat berkuasa itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala ilmu yang berkait dengan proses itu dinamakan fardu ain. Ada yang bersifat i'tiqadi, akidah kat dalam ni, kepercayaan. Ada yang bersifat amali, yang kita kena lakukan, ritual secara fizikal. Dan ada yang bersifat tarki, kita dah sebut kan, yang kita kena tinggalkan. Ada juga benda yang Tuhan kata jangan buat, jangan buat ini, jangan buat itu. Itu juga sebahagian daripada fardu ain. Jadi fardu ain bukan hanya tahu benda yang wajib, tetapi tahu juga benda yang haram, yang lawannya, yang kita tidak boleh lakukan. Sebab itu kita sambung perbincangan. Dulu kita berhenti 82 atas tu, tapi saya ulang balik 81 bawah tu, dia punya paragraf yang awal. Adapun mengenai akidah, ini yang kita sebut tentang dalaman ni, dan amal perbuatan hati, wajiblah mengetahuinya menurut bisikan hati. Kita kena tanya hati kita, aku ni dah yakin ke tidak dengan Tuhan? Kalau belum cukup yakin, belajar lagi akidah, belajar lagi usuluddin, belajar lagi ilmu tauhid. Kalau kita ni jenis cepat ragu, perdalamkan lagi hujah-hujah dan dalil-dalil tentang kewujudan Tuhan. Setengah orang dia cepat ragu. Maklumlah, belajar ilmu sains, belajar ilmu falsafah, so dia skeptical sikit. Dia tak mudah menerima pandangan. Dia akan question, dia akan tanya, kenapa? Dan benda ni kadang-kadang tak boleh nak halang, sebab masing-masing dengan cara masing-masing. Ada jenis orang kita cakap dia dah angguk dah, tak cakap lagi dah angguk pun ada juga. Cepat dia terima. Tapi ada yang kita dah cakap panjang pun dia masih pandang je kita. Kadang-kadang dia geleng. Nampaklah skeptical dia tu. Dia masih ada persoalan tak terjawab. Jadi orang yang macam tu dalam konteks fardu ain, dia tak cukup kalau sekadar kata Tuhan itu ada, wujud. Ada Tuhan tu macam mana? Kena diterangkan kat dia.
Sebab Tuhan yang ada ni bukan macam adanya bukit, bukan adanya matahari, bukan adanya masjid yang boleh dilihat dengan panca indera luaran. Adanya Tuhan ni ialah ada yang bersifat ghaibiyah. Ghaib pada pandangan mata kasar, wujud pada hakikat. Jadi kena ada dalil akalnya, kena ada dalil khabarnya, khabar daripada Rasul, Quran tu yang kita pegang. Tapi kalau dengan Rasul pun dia ada keraguan, susah dia nak percaya Quran. Nampak tak? Jadi tak mudah. Dan kita bercakap tentang hari ini, hari di mana segala bentuk aliran menentang agama tersebar dengan meluas, secara atas talian, dalam talian, kan? Jadi tidak mudah. Don't take for granted. Wah, anak kita nampak macam semayang, elok je, tapi we never know dia punya hati tu macam mana. Jadi pastikan dia belajar akidah, dia belajar usuluddin, walaupun bidangnya mungkin bidang perubatan. Anak saya pun ada buat perubatan, tapi saya pun risau anak buat perubatan dia mungkin faham betul, tapi akidah, jadi akidah tu dia benda yang wajib, dia fardu ain, tapi mungkin tak banyak yang dia belajar di tempat belajar dia. Mungkin kena ditambah, disempurnakan dengan cara-cara yang lain. Kena ajak pergi mana-mana kuliah dan juga lain-lain lagi. Jadi bab akidah dan perbuatan hati dalaman ni wajib mengetahuinya menurut bisikan hati kita. Tanya diri, kan? Tepuk dada, tanya macam mana aku ni, iman, yakin ke tidak dengan Tuhan? Kalau timbul keraguan mengenai pengertian yang terkandung dalam dua kalimah syahadah, maka wajiblah ia mempelajari apa yang menyampaikannya kepada hilangnya keraguan tersebut. Wajib dia pelajari apakah perkara-perkara, hujah-hujah, dalil-dalil yang boleh menghilangkan keraguan. Kalau ragu adanya Tuhan, bacalah, belajarlah dalil-dalil tentang adanya Tuhan. Ulama-ulama kita dah susun cantik dan mendalam, tinggal nak belajar aja. Tak nak aja belajar. Ni kadang-kadang belajar tak berapa minat, kan? Penatlah belajar akidah usuluddin ni, dia punya hujah banyak sangat. Seronok belajar tasawuf. Tasawuf ni cerita benda yang lembut hati. Sebenarnya dua-dua penting. Dua-dua penting. Akidah tu dia pergi dekat akal. Tasawuf tu dia pergi dekat hati. Tapi dua-dua ni berperanan untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Akidah itu, usuluddin itu, dia adalah ilmu yang mensabitkan kewujudan Allah, membuktikan kewujudan Allah. Bila dah kuat keyakinan kita Allah itu wujud, tasawuf itu mengajar kita untuk dekat dengan Allah SWT. Hadir Allah Ta'ala itu dengan kita. Itu yang ihsan itu, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yang ketiga dalam hadis Jibril itu adalah kita beribadat, tunduk, patuh, menghambakan diri kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah, ka'annaka. Fa illam takun tarah, dan sekiranya engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah dia melihat engkau. Itu dalam tasawuf dia adalah perbahasan dia tu. Tahap yang melihat Allah itu bukanlah melihat secara fizikal, tetapi benar-benar bersama, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Tapi kan tak mudah perkara tersebut. Dan jangan terus ke tasawuf tanpa akidah. Itu pun bahaya juga. Dan jangan berakidah tapi tak ada tasawuf, itu pun tak bagus juga. Sebab dia jadi tegar saja nanti. Aku ada 100 dalil kewujudan Tuhan ni, tapi intelektual saja, benda dalam akal saja, tetapi dia tak pun merasai perkara tersebut. Dan jangan lupa juga satu lagi, fiqh, syariah dan ibadah. Ni yang kita duk solat, itu juga penting. Yang kita duk buat ibadat, zakat,
yang kita bermuamalat, itu semua kena tahu juga halal haramnya. Yang mana yang haram, mana yang halal, mana zakat, mana riba, mana hibah, mana wasiyah, mana faraid, itu semua termasuk juga. Asasnya itu masih fardu ain. Walaupun yang mendalam sebahagiannya fardu kifayah. Okey. Jikalau tiada terguris yang demikian itu dan ia mati sebelum beriktikad bahawa kalam Allah itu qadim, ianya akan dilihat dan tiada padanya segala sifat makhluk serta lain-lain sebagainya yang tersebut dalam bahagian i'tiqad, keiktiqadan, maka sepakatlah ulama bahawa ia mati dalam Islam. Katalah dia masih tak mendalam dia punya akidah dan dia pun tak ada keraguan. Kita kena ingat dalam akidah ni, yang paling asas dalam akidah tak susah. Yang paling asas dalam akidah ni tak banyak, ada 6 aja. Rukun iman itulah. Itu asas dalam akidah. Tetapi perinciannya itu banyak. Perinciannya itu banyak. Perinciannya itu dalam tradisi Islam, dia dipanggil satu ilmu yang dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam. Ataupun dalam Inggeris dia panggil theology. Tak sama exactly, tapi dalam tradisi Islam dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam ini ialah ilmu yang memberikan hujah-hujah yang lebih terperinci dan mendalam tentang i'tiqad 6 yang kita pegang tadi. Yang paling penting apa? Yang 6 tadi tu. Yang pencerahan, pendetailan ni penting ke tidak? Dia penting ketika perlu. Dia penting ketika perlu. Misalnya, kalaulah anak muda, anak kita yang muda sering didatangi oleh keraguan disebabkan oleh kawan-kawan dan persekitarannya, maka di situ dia tak cukup dengan 6 benda yang dia tahu tu. Dia kena detail. Sebab mungkin dalam pergaulannya nanti dia akan dihujahkan tentang Tuhan tidak ada. How do you know there's a God? We can never verify the existence of God. Kan? Minta dalil pun tak berapa nak pandai juga anak kita nak menjawab, sebab tak pergi belajar akidah secara mendalam. Yang dia tahu rukun iman itu 6. Di situ yang ilmu kalam tadi itu jadi wajib atas dia. Tapi kalau ayat yang kita baru baca tadi, katalah kalau dia meninggal dunia sebelum dia tahu tentang pendetailan-pendetailan ni, sedangkan dia yakinlah dia tidak diganggu gugat oleh keraguan-keraguan, itu sudah mati dalam Islam, tidak ada masalah. Sebab itu kalau katakan dia duduk kampung, tak pernah pun bertemu dengan aliran-aliran pemikiran yang pelbagai seperti mana di bandar ni, dia tak perlu belajar ilmu kalam tu tadi, hujah-hujah yang mendalam. Yang penting percaya tak Tuhan? Percaya. Tunduk kepada Tuhan, bersyahadah, solat, dia lakukan semua tu dan tidak pernah terganggu, dan dia tak pernah pun rasa betul ke Allah tu wujud, tak pernah, tak ada soalan itu. Dan if simple man, simple woman dekat kampung, mereka itu kalau mati dalam keadaan begitu pun sudah mati dalam keadaan Islam, tak ada keraguan. Tetapi kalau duduk dalam masyarakat yang bercampur bau, jiran pun dah bukan Islam, kawan-kawan pun macam-macam jenis, ada yang very skeptical, ada yang suka berhujah. Yang ini tak cukuplah dengan 6 benda tu, dia kena perdalamkan. Dan kalau dia mati dalam keadaan masih ada keraguan, itu bahaya. Itu bahaya. Sebab akidah Islam ini dia ilmu yakin. Dia punya syarat sah. Syarat pertama akidah sahihah ialah jazim ataupun yakin. Tahap keyakinan, tahap ilmu itu mesti ke tahap ilmu yang yakin. Susah tu kan? Tak mudah. Lagi tinggi pelajaran, lagi susah nak yakin sesuatu. Lebih baik tak belajar. Bukanlah lebih baik, maknanya kadang-kadang elok aja makcik-makcik kat kampung tu kan, dia tak ada nak ragu tu. Saya cerita ada satu kisah Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Mutakallim, ilmu kalam lah, dia hebat ilmu kalam.
Dia hebat, pergi ke mana-mana dia berhujah tentang puluhan dalil tentang kewujudan Tuhan. Tiba-tiba sampai satu kampung, ada seorang makcik tua tu, orang tengah heboh-heboh pergi nak jumpa dengan ulama besar ni. Dia buat tak tahu je, dia tanya pula, ni apa hal ramai-ramai pergi jumpa tu? Oh, kamu tak tahu ke ini merupakan tokoh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengetahui 100 dalil tentang wujudnya Tuhan. Apa makcik tu kata? Dia kata sebab dia ada keraguan, 100 keraguan tentang Tuhan, sebab tu dia perlukan 100 dalil. Aku perlukan satu aja sebab aku dah yakin dengan adanya Tuhan. Nampak tak? Ada kadang-kadang ada sedapnya jadi macam makcik tu kan? Tapi dah duduk TTDI tak boleh jadi macam makcik tu. Kan? Dengan masyarakat kita macam ni, dengan kita tengok rancangan TV yang macam-macam jenis, mungkin akan ada tu bentuk-bentuk keraguan tu. Macam mana dia datang? Misalnya kita tengok rancangan sains National Geographic tentang Big Bang Theory misalnya, menceritakan tentang letupan pertama yang menyebabkan wujudnya alam ini. Itu kan teori itu kan. Dengan dia punya kecanggihan dokumentari itu, kadang-kadang dia boleh menyebabkan keraguan juga. Sebab nampak very scientific, nampak very reasonable, hujah-hujah, dalil-dalil dia tu, cara dia menerangkan, nampak boleh diterima akal. Tapi kalau kita terima yang tu, tak adalah Tuhan. Sebab Big Bang itu antara lain mengandaikan bermulanya segala kejadian ini dengan satu letupan. Konsep itu kemudian dikaitkan pula dengan pengembangan semester ini dan macam-macam teori lah, teori astronomi moden. Cuba baca Stephen Hawking yang baru saja meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, yang duduk dekat wheelchair tu, tak boleh bercakap, cakap pun pakai komputer tu. Profesor di Oxford. Dia tu antara, dia orang kata the best astrophysicist after Einstein. Dulu Einstein lah. Tapi yang sekarang dia lah, Stephen Hawking. Dia pun menulis tentang ketidakyakinan dia tentang Tuhan di akhir sekali karya dia. Saya belilah dia punya buku tu. InsyaAllah tak ragulah, sebab kita beli tu sebab kita nak tengok hujah-hujah mereka ni macam mana. Tapi yang menariknya, statement dia selepas mati, bukan selepas mati lah, statement dia sebelum mati, ada satu dalam buku tu lah yang terakhir tu, dia kata dia pun tak pasti ada ketidaktuhan, dan dia pun tak pasti ke mana dia akan pergi selepas dia mati. Dia pun masih ada tanda soal yang besar. Bukanlah dia yakin sangat bahawa Tuhan tu tak ada, tapi just dia panggil apa? Yang jenis tak pasti ni, agnosticism. They just cannot decide whether God exists or not. Dia tak yakin. Dulu ada dalam akidah Islam ada golongan Jahmiyah ke, yang dia kata kita tak pasti, maka kita tunggulah nanti dekat akhirat apa yang akan berlaku, macam tu. Tapi tak bolehlah begitu. Kita tak boleh buat decision leave it to God, kan? Dekat barat ada tu dia punya falsafah. Dia kata daripada kita percaya Tuhan dengan tak percaya Tuhan, lebih baik kita percaya Tuhan. Sebab apa? Kalau kita tak percaya Tuhan, kita mati tiba-tiba Tuhan tunggu kita, rugi kita. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita mati, Tuhan ada, kita untung. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita mati, Tuhan tak ada, fair lah kan, tak adalah rugi sangat. Sampai dia mainkan begitu falsafah ketuhanan ni. So dari segi untung rugi, lebih baik percaya Tuhan. Sebab kalau Tuhan ada, kita untung. Kalau Tuhan tak ada pun, paling kurang kita tak rugi. Tapi kalau kita tak percaya Tuhan, mati-mati tengok Tuhan ada, rugi besar kita. Tapi kita orang Islam janganlah pakai sifir macam tu. Kita ni dah yakin sangat. Kita ni sudah ada akidah, kita dah diajar oleh Nabi. Segala usuluddin itu dah diajar dan kita yakin. Kita yakin.
Tetapi bisikan-bisikan hati ini yang menyangkut dengan kepercayaan, sebahagiannya timbul disebabkan kepribadian seseorang dan sebahagian lagi disebabkan pendengaran dari sesama penduduk. Ini zaman Imam Ghazali ni, 1000 tahun dulu. Betul lah, sama macam hari ni lah. Ada setengah keraguan tu sebab jenis dia macam tu. Suka sangat doubt, suka ragu. Ambil wuduk pun sampai 10 kali. Itu benda kecil lah tu. Tapi mungkin benda yang lebih besar, dia suka persoal sehingga tetapi ada juga yang disebabkan oleh dia bercampur dengan orang. Duk dengar orang cakap macam ni, dengar orang cakap macam tu, akhirnya terpengaruh. Jikalau dalam negeri berkembang perbicaraan mengenai yang demikian dan manusia memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan bid'ah, bid'ah ni maknanya segala yang menyeleweng lah, termasuk akidah dan lain-lain, maka sayugia dia dijaga dari permulaan masa dewasa. Sebab itu pendidikan fardu ain ni kena daripada awal. It's too late. Kalau dia sudah dewasa, dia dah mula terbiasa dengan perkara-perkara yang bid'ah, yang bertentangan dengan agama, sudah lewat untuk kita mengajar dia. Jadi elok ilmu-ilmu fardu ain itu diawalkan. Jadi alhamdulillah dalam tradisi pendidikan kita di negara ini kita awalkan. Kadang-kadang awal sangat kita ajar. Budak tu baru 6 tahun dah macam-macam dia ajarnya. Okeylah, tapi janganlah sampai membebankan. Di Jepun 6 tahun masih main lagi. Dia ajar kreativiti kan. Tetapi yang paling penting ketika umurnya sudah katakan 10, 11 dan tingkatan sekolah menengah itu paling crucial. Kalau tak dimulakan pendidikan fardu ain di situ, dia akan terlewat nanti untuk dia memahami. Dengan mengajarkan yang benar. Kalau di dalam hatinya telah dimasukkan yang batil, nescaya wajiblah dihilangkan dari hatinya itu. Maka yang demikian itu sukar, kan? Kalau dah masuk kebatilan itu dalam diri dan menjadi sebahagian daripada tabiat dia, dah sukar untuk kita menghilangkan. Kalau dah perangai dia memang suka ragu, kita nak yakin itu jadi susah. Jadi susah. Ada yang kata Imam Al-Ghazali pun ragu juga. Sebab Imam Ghazali ketika dia dah jadi maha guru besar di Baghdad, Universiti Nizamiyah, ditinggalkan position dia sebagai maha guru. Kita macam Profesor Ulung lah, apa-apalah yang tinggi-tinggi ni, ditinggalkan dan dia mencari yang dipanggil ilmu yang yakin. 11 tahun dia mengembara dan akhirnya beliau meyakini bahawa yang yakin itu adalah ilmu yang dipanggil mukasyafah tadi. Tapi ada orang kata, kalau macam tu Imam Ghazali pun ragu, kita takkan tak boleh ragu. Tapi tak betul. Imam Ghazali ni dia bukan ragu tentang kebenaran. Imam Ghazali ni dia ragu tentang saluran ilmu yang paling berkesan untuk dia benar-benar yakin dengan Allah SWT itu semutlak-mutlaknya. Apa Imam Ghazali kata? Dia kata, aku ni dah belajar semua ilmu agama. Ilmu kalam yang kita sebut tadi, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu falsafah. Tapi aku lihat, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Munqis Minadh Dhalal, penyelamat dari kesesatan, dia kata aku mendapati bahawa dalam ilmu-ilmu ni terlalu banyak perdebatan-perdebatan. Seolah-olah tak ada kebenaran yang mutlak. Banyak sangat mazhab, banyak sangat aliran pemikiran. Sedangkan dia kata dalam ilmu natural science macam matematik, dia punya kebenaran ni mutlak. Maksudnya 1+1 2, tidak ada mazhab dalam matematik. Mazhab 1+1 2 dengan mazhab campur 1+1 4. Tak ada. Semua mazhab matematik kata 1+1 2. Jadi Imam Ghazali kata apa? Dia kata aku nak ilmu agama ni pun, fardu ain ni, kalau boleh saya yakin itu. Kalau adalah orang
Ilmu yang tadi tu dia kata 1+1=2 tu, kalau ada orang katakan dia boleh tukarkan batu jadi ular, kemudian dia kata kat kita sebenarnya 1+1=4, kita takkan percaya walaupun dia boleh tukar batu jadi ular. Kan? Maknanya hebatlah. Kenapa kita masih tak yakin 1+1=2? Sebab keyakinan ilmu matematik tu begitu kuat. Tapi ilmu agama, fiqh misalnya, di sini ada qala imam sekian, sini ada qaul imam sekian, mazhab ini kata itu, mazhab ini kata itu, kata ni. Jadi Imam Ghazali rasa dia tak puas. Walaupun dia menguasai semua tu, hujah-hujah tu dia semua menguasai. Tapi level dia nak rasa ilmu itu terus dari Allah Ta'ala. Itu yang dipanggil keraguan. Tapi bukan ragu tentang adanya Tuhan. Dia masih yakin ilmu itu dari Tuhan. Tapi dia mahukan ilmu yang terus dari Allah Ta'ala. Jadi itu cerita Imam Ghazali. Kita tak sampai level dia. Jadi yang jadi profesor jangan tinggalkan universiti. Pergi ke gua-gua mana nak cari apa semua. Terus. Kita dah ada dah kitab-kitab Imam Ghazali, kita bacalah. Ini cukup baik ni untuk meyakinkan kita. Ya. Kemudian, kalau di dalam hatinya telah dimasukkan yang batil, maka wajib dihilangkan. Tetapi itu sukar, kata Imam Ghazali. Seumpama jikalau Muslim itu saudagar dan telah berkembang di tempatnya perbuatan riba, maka wajiblah dipelajari cara menjaga diri dari riba. Ini very relevant lah dengan kita hari ni. Kan? Seorang banker misalnya, dia kena tahu tu yang aula bagi dia, kena diajar dia tentang haramnya riba, wajibnya zakat, sebab he is dealing with money. Kan? Business dan lain-lain lagi. Dan bukan riba sajalah, segala benda yang muharramat lah, benda yang muhlikat, benda-benda yang haram. Apa dia yang kabair misalnya, yang dosa-dosa besar. Minum arak, judi, zina, membunuh. Itu semua merupakan dosa-dosa yang besar yang wajib sebahagian daripada fardu ain. Demikian sebenarnya mengenai pengertian pengetahuan yang fardu ain. Artinya, ini dia nak buat kesimpulan tentang fardu ain ni. Artinya ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib. Mudah aja. Sebagai Muslim, apa yang wajib bagi kita? Solat, puasa, zakat. Ilmu tentang hal-hal itu fardu ain. Syahadah. Syahadah kan yang pertama dalam rukun Islam, bersyahadah. Tapi bukan ilmu tentang macam mana nak angkat jari ke angkat tangan syahadah tu. Apa erti la ilaha illallah dan apa erti Muhammadur Rasulullah, itu ilmu yang kita wajib belajar sebagai fardu ain. Jadi kalau orang masuk Islam, bawa ke masjid ni, ajar dia bersyahadah, settle lah akidah dia, lancar dia bersyahadah. Itu hanya sebutan mulut. Yang paling penting dia faham ke tidak tentang la ilaha illallah itu. Sebelum tu mungkin dia faham Tuhan macam-macam. Itu semua nak dibersihkan tu, kena dibersihkan. Masukkan tauhid dalam hatinya. Itu tidak mudah. Itu maksud yang kata fardu ain itu. Apa yang diterangkan kaum sufi tentang memahami bisikan-bisikan musuh dan langkah malaikat adalah benar juga, tetapi terhadap orang yang ada hubungannya dengan itu. Okey, tadi akidah. Kemudian tentang hati pula. Tasawuf lah, senang kata, tasawuf. Itu pun kata Imam Ghazali fardu ain juga. Sebab apa? Sebab hati kita ini pun seringkali diganggu gugat oleh bisikan-bisikan. Kata Imam Ghazali ada dua jenis bisikan dalam hati kita ni, dalam akal kita dan jiwa kita. Satu bisikan syaitani yang bersatanik punya was-was. Satu lagi yang bersifat malaikat, kemalaikatan. Apa dia yang bersifat kesyaitanan? Itulah yang nak selalu ajak ke maksiat, selalu nak meragui tentang kebenaran, selalu nak lawan benda-benda yang ketaatan. Itu sebenarnya bisikan yang datang dari syaitan. Sementara bisikan-bisikan ketaatan, yang tiba-tiba kita rasa sedap aja, rasa bersemangat nak datang masjid malam ni, itu cepat-cepat sambut tu. Sebab malaikat tengah berbisik dengan kita. Ini yang malaikat bisik itu yang kita pun cari alasan,
Tapi hari ni hujan tak? Kan? Malam ni esok ada presentation ni. Tak apalah, minggu depan lah pergi. Rugilah. Bila malaikat bisik, kita cari alasan. Bila syaitan bisik, yes, aku memang letih ni. Letih ni. Isyak. Tunda isyak. Tidur dulu. Tengok-tengok terlepas sampai subuh. Senang aja. Nak tahu tu bisikan syaitan atau bisikan malaikat, syaitan akan pasti mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Dan malaikat sudah pasti dia akan membisikkan benda-benda yang membawa kepada ketaatan. Dan itu penting, kata Imam Ghazali, untuk kita belajar cara untuk kita kenal dan cara untuk elak bisikan-bisikan itu. Itu diajar oleh tasawuf. Supaya kita ini ada zuhud, ada sifat wara', ada sifat hilangkan ujub, hilangkan takabur, hilangkan ananiyah. Semua ana aja, saya. Borak dengan orang pun, kau tahu aku setakat ni juta dah aku kumpul tau dalam masa dia nak cerita dia aja. Itu ananiyah tu sebahagian daripada takabur, riak dan ujub tu. Hati-hati. Kadang-kadang tak perasan. Kita tak perasan. Malah kalau orang kritik marah pula. I'm talking the truth. Itu saya punya keyakinan, dia kata itu kejayaan saya. Benda-benda begitu kalau tak diajar secara teliti melalui ilmu hati ni, ilmu jiwa yang dipanggil tasawuf atau akhlak, maka kemungkinan itu juga akan merosakkan. Apa yang diterangkan kaum sufi tentang memahami bisikan-bisikan musuh dan langkah malaikat adalah benar, tetapi terhadap orang yang ada hubungan, maknanya orang yang perlulah, orang yang perlu. Dan hari ini ramai yang perlukan ilmu ni. Yang ada sifat-sifat yang kita sebutkan tadi sebenarnya ramai. Dah kena berhenti InsyaAllah nanti kita sambung selepas itu pada pertemuan akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. 2 minit ni. 2 minit. Tak perasan.